So bila buka Adobe Flash, so apa yang nampak sekarang kat skrin saya? Nampak hitam. Memanglah hitam. Okay, so inilah memang paparan skrin. Kalau first time awak buka, memang dia akan keluar window template tu. So ini saya dah buka Adobe Animate. Boleh tengok Ni home, ni file, ni menu kat atas ni. Boleh tengok? Nampak. Boleh letak. So mungkin awak first time buka memang dah ada ni dah ada yang bentuk, saya pun dah lupa bentuk yang first time buka macam mana. Sekejap lambatlah pula. Okey, dah nampak? Doktor nampak. Nampak. Okey. So ini kalau tadi saya klik pada new file, new document. Okay. Ataupun control N. Ini sama juga dengan present lain Control N tu, Control C, Control V tu general, boleh gunakan untuk kebanyakan present. So kalau kita lihat, okay, kat atas ni ada pilihan lagi. So kita lihat di bahagian tengah ni. So creator animation. Kalau kita nak buat animasi. Bentuk HD 12080 kali 720. Ni template yang ni lah. Full HD 1 yang tadilah yang paling popular digunakan ni 1920 kali 1080. 4K 3840 kali 2160. Ni saya katakan standard 640 kali 480. Okay, so ini size yang telah diberikan untuk buat karakter animation ataupun nak buat animation. Okay, tapi jangan risau, kita boleh, saya kata tak nak gunakan yang preset ni, so kita nak gunakan yang custom, size custom pun boleh. Selalunya di alam unit pixel lah. Okay, kalau nak buat social media, memang dah ada preset dah. Ada 12 preset ni. Small, large, landscape, square, vertical. Ni untuk apa? Twitter Ni untuk Twitter. Untuk YouTube, standard, HD, full HD, 4K. Untuk buat game, ni paling low, 640 kali 400. Saya kata ini paling basic. Medium, 800 kali 600. High, 960 kali 600. Okay, yang size ni, yang first ni adalah kelebaran 800. 600 adalah ketinggian. Very high, 1024. iPhone 5, iPhone 4, iPhone generasi 1 hingga 3. Cara pengguna iPhone yang pertama lah. Saya dulu generasi 1 saya gunakan di waktu tu 3000 lebih. Masih ada lagi. Nah, iPhone pertama saya 3000 lebih. Hutang. Hutang saya bukan beli cash. Saya beli kat lawyer tak silap saya. Antara orang-orang terawal lah. Boleh gunakan lagi ni, tapi itulah tak boleh update lagi mana. Sayang nak jual. Ada orang nak beli dulu. Nak jadikan spare part. Saya tak nak. iPhone pertama saya 3000 lebih. Bunyi dah. Okay, kemudian Android. iPhone 13 dah tak ada belum lagi. iPhone 5 je. Saya tak ingat sebab saya Sony 2000 berapa saya lupa lah. Okay, Android jenis iPad. Okay, so ada preset dia. Untuk education pun sama, ada set dia. Untuk buat ads, kalau perhatikan dekat Facebook, dekat internet ada ads, nanti ada advertisement. Pun ada preset dia. Untuk buat web, seperti katakan dari awal-awal, ada macam-macam boleh buat. Antara perisian yang boleh buat macam-macam.
Okay, advance pun ada tu. Untuk action script for desktop, HTML, VR, panorama. Saya pun tak pernah guna ni. VR beta 360. Bila kena explore. Okay, so pilih lah. Tak kisahlah nak guna mana, tapi kita gunakan. Saya gunakan medium education 800 kali 600. Okay, tak kisah, ikut masing-masing, ikut perancangan masing-masing. Okay, untuk tujuan demo ni saya tunjuk yang medium 800 kali 600. Okay, kalau nak pilih yang lain pun dipersilakan. Kemudian tekan butang create. Okay, bawah ni simple sample site, sample files. Tidak ada kalau nak tengok. Okay, kemudian tekan butang create. Okay, so inilah interface. Siapa yang ni first time tengok. first time guna. Okay. Najmi dengan Afika first time. Okay, sorry. First time guna tengok ni. Inilah interface. Okay. Dan shortcut untuk zoom in, zoom out. Kalau rajin guna kat sini lah. Cari kanta zoom tool. Kecilkan dan besarkan. Tapi selalunya saya akan gunakan control negatif untuk zoom out, control positif. Kalau untuk siapa guna Apple, command negatif, command positif. Okay. So ini yang putih ni dinamakan stage. Okay. Kemudian ini sebelah kiri siapa yang biasa gunakan Adobe keluarga Adobe ini dipanggil tools. Okay, peralatan yang membantu kita dalam membuat animasi ataupun membuat program. So seperti saya katakan awal, Adobe Animate ni dia berasaskan kuliah minggu lepas dia berasaskan timeline. Okay, ingat lagi? Minggu lepas jenis-jenis editorial language, cuts, slide dan sebagainya kan. So ini adalah timeline di bahagian bawah ni. Okay, lupa tadi kejap lupa tadi nak beritahu. Alah, lambatnya pula keluar. Apa yang perlu saya nak uninstall program. Tapi saya gunakan semua. Okey, tadi ni beli education tadi. Education 800 kali 900 ni. Frame rate. Tadi saya lupa saya lupa nak beritahu. Okey, frame rate adalah 24 frame. Apa maksud 24 frame? 24 second per slide. 24 frame per second. Maksudnya sepanjang 24 frame bersamaan 1 saat. Okay, ini kan seperti saya katakan dia time base. Okay. Kemudian kat sini pilih action script 3.0. Jangan pilih HTML, kita nak buat perisian So saya lupa tadi kena pilih 3.0. Jadi kalau nak buat ni nak tambah 30 frame per second pun tak ada masalah. Tapi standard dia, default dia adalah 24 frame per second dan pilih action script 3.0 sebab kita akan gunakan action script. Kemudian tekan butang create. Okay, tadi saya tutup lah. Okay, tadi kat mana saya? So ini dipanggil stage. Okay, dan di atas ni sama standard dia. Kalau perisian-perisian lain ada file, ada edit, ada new dan sebagainya lah. Insert, modify dan sebagainya. Tapi selalunya kebanyakan yang perlu kita belajari adalah yang gunakan adalah
di bahagian ni, tools. Okay, bahagian tools. So, apa yang dimasukkan tadi tu 24 frame besar. Lihat, ni. Yang baru ni ada. Maksudnya 24, ni 1 saat. Ni saat kedua. Maksudnya kalau pengguna anda nak lihat sesuatu objek. Okay, contohnya lah. Ni. So, anda perlu panjangkan selama sampai ke sini. 1 saat. Insert frame. Okay, kalau anda just kat sini, maksudnya tak sempat, tak sampai berapa berdetik je. Tak sempat nak tengok. Kalau misalnya kata kalau kita mainkan, tapi dia kata kalau saya mainkan ni, dia akan patah balik. Dia akan loop. Konsep dia akan loop. Okay, saya masukkan frame kat sini. Kalau nak orang tu nampak, pengguna nampak 1 saat. Kalau nak 2 saat, kita kena panjangkan insert frame sepanjang. Insert frame saja. Insert frame sepanjang 48 frame. Okay, ini konsepnya. So, sepanjang 48 frame ni, dia akan merujuk kepada objek yang berada di frame pertama. Padahal kita just buat tadi lukisan pada frame pertama. So, ini tanda dia maksudnya objek yang dirujuk sepanjang 47 frame ni adalah merujuk pada frame. Objek tu berada pada frame yang pertama. Okay, kalau saya delete, dia akan kosong dan dia akan tanda kosong. Dia tak solid tanda dia tu. Saya undo. So, kena faham lah. So, saya kata kat sini saya insert blank keyframe, maksudnya kosong. Sepanjang 2 saat juga. Saya insert frame. Ataupun F5 pun boleh juga. Insert frame. Tengok dia punya kat sebelah ujung ni ada F5. Tekan F5 pun boleh. Kalau malas nak tekan kanan. So, maksudnya sepanjang ni dia akan kosong selama 2 saat. Dia akan patah balik pada frame pertama. Kalau saya mainkan boleh lihat 2 saat. Hilang 2 saat. Muncul. Okay, itu konsep frame. Okay, faham? Ada apa-apa nak tanya? Dan anda boleh buat banyak-banyak layer lah. Okay, tapi kena faham sama dengan konsep Adobe Photoshop. Layer yang berada di atas akan menutup layer objek yang berada di layer nombor 2. Contoh kawan yang lain dulu. Buat objek ni. Kita lihat. Dia akan menutup di kotak. Dia akan menutup objek yang berada di layer bawah. Konsep layer. Nak delete, tekan button delete saja. Tekan ikon tong sampah. Okay, so kita lihat satu persatu. So, ini selection tu, dinamakan selection tu. Default ni semua default. So, tujuan dia untuk buat selection. Kita dah buat select, lihat. Boleh lihat? Saya punya ni, nampak tak? Kalau saya select bahagian ni. Maksudnya ini kawasan yang selection. Dan kalau saya delete, dia hilang. Okay, so ini untuk buat selection. Kalau nak buat keseluruhan, kena pilih keseluruhan in selection. Dan nak pindahkan, so kena pindahkan. So, kalau nak pindahkan objek ni, kena pilih keseluruhannya, baru boleh pindahkan. Okay, kalau anda pilih separuh, pindahkan, dipindah separuh. Sebab dia tak group.
Tapi tengok kadang-kadang ada perisian yang bila saya buat objek, contohnya saya buat objek bulatan, dia automatic group tau. Saya pun tak faham macam mana, kenapa. Macam ni saya tak. Okay. Dia tak group. Okay. Ada yang group tau. Kalau yang group tu senang lah. Tak payah select. Klik saja, lepas tu pindahkan. Okay. Ini selection. So kalau lihatkan di bahagian bawah tu ada anak panah. Maksudnya ada option lain. Tekan lama sikit, dia ada sub selection tool. Apa beza dia? Beza dia kalau klik kat objek tu, dia boleh lihat ni kat ujung dia ada point. So kita boleh adjust point dia. Macam selection tadi tu, tak boleh adjust tool dia. Tak boleh adjust dia punya bentuk. Just untuk select semua, kemudian untuk delete. Okay, so itu beza dia selection tool. Okay. Dan sub selection tool. Sub selection tool macam outline je lah. Kita nak ubah. Okay. Nak ubah bentuk dia. Okay, kemudian bahagian bawah adalah free transform tool. Ini untuk membesarkan dan mengecilkan. Okay. Kalau misal kata nak dapat proportion yang sama, semasa nak mengecil dan membesarkan, tekan butang shift. Semasa membesar ataupun mengecilkan sesuatu objek ataupun karakter dalam ni lah. Okay. So dia akan proportion yang sama. Kalau tak tekan, tengok. Karakter tu mungkin dia kurus. Bila kita kembang macam ni, dia kembang semacam. Jadi kembang semangkuk. Okay, dan setiap properties. Okay, setiap tools ni ada properties yang berbeza-beza. Okay, setiap ni ada properties yang berbeza-beza. Okay, ada properties yang berbeza-beza lah. Okay. Kemudian di bawah ni, kalau nampak anak-anak panah ni maksudnya ada selection yang lain. Ini gradient. Nantilah saya tunjukkan macam mana nanti nak buat gradient. Okay, kemudian lasso tool. Kalau siapa yang biasa dengan Adobe Illustrator, so dia ada pilihan ni. Ada 3 pilihan. Lasso tool maksudnya kita nak buang sebahagian saja. So kita boleh buat bentuk organik lah, contohnya saya nak buat macam tu. Saya buat selection, saya delete bentuk organik. Dan okay, lagi kalau bentuk polygon bentuk kita boleh kontrol je lah. Bentuk geometrik lagi. Okay, kalau nak bentuk organik, gunakan lasso tools ya. Ataupun mungkin nak pindahkan ke tempat lain pun boleh juga. Magic wand ni lebih kepada tak boleh, lebih kepada warna lah. Okay. So kemudian brush, ni brush tool. Okay, so bergantung kepada warna foreground ni. Okay. So, sama juga lah, dia ada pilihan size dia nak besar, tadi kecil. So, nak kecil, nak besarkan semua kat properties ni. Kalau nak buat line brush tool. Ini pun sama juga. Brush, lebih kurang brush ini apa ni? Fill brush tool, ini classic brush tool. Beza dia. Classic. Ini features baru lah. Dulu classic saja. Okay, kalau yang brush tool ni, size dia, angle dia kita boleh tukar ni. Okay. Tak apa dah. Kalau nak buang, Ctrl A, delete saja.
Okay. Ataupun kalau nak kontrol ni, gunakan selection tool ni, pilih keseluruhannya, delete pun boleh. Kemudian, ni tadi padam. Sekejap saya nak buat objek. Okay, nak padam. Okay. Pemadam kecil. Tukar saiz pemadam besar. Dipadam. Okay. Kemudian, ni tadi nak buat objek. Rectangle. Sama. Segi 4 tepat. Kalau nak dapat segi 4 sama. So, tekan kunci shift. Semua warna ni berdasarkan warna foreground ni. Kalau nak tukar warna lain, tukarlah warna. Klik saja ke situ. Buat objek. Okay, oval. Okay, sama juga. Kalau nak dapat bulat yang betul, tekan kunci shift semasa buat bulat. Kalau tak tekan, tengok. Mungkin kita nampak bulat, tapi sebenarnya dia tak bulat. Kalau nak betul-betul 100% bulat, tekan kunci shift semasa buat bulat. Ini nak buat line. Okay. So, line ni berdasarkan warna bahagian belakang. Stroke ni. Warna stroke ni tukar warna. Contohnya warna apa? Warna hijau. Tak nampak hijau ni. Warna kuning. So, bila saya buat. Apalah, kalau nak dapatkan garisan yang menegak, tekan kunci shift semasa buat garisan. Okay, dapat tegak lah. Kalau tak tegaknya, nampak. Saya katakan mungkin nampak macam tegak tapi tak tegak. Okay, sama jugalah saiz pun boleh ditukarkan. Saiz stroke ni. Tu. Okay. Saiz ni boleh tukar kat sini. Dan tukar warna pun boleh kat sini. Double klik saja kat sini nak tukar warna lah. Tak perlu kat di sini. Okay, pergi kat properties ni. Okay, buatlah. Ni. Okay, kemudian paling gunakan ni. Okay, size stroke dia. Titik tu. Okay. Kemudian ni pen tu. Pen tu jarang kita gunakan. So saya tak tunjuk ni text tu lah. Maksudnya kalau nak pen tu ni lebih kepada ni. Kita nak buat, nak tambah, nak tukarkan dia punya ni. Nak tu. Pen tu lah. Tapi jarang kita gunakan. Okay, pen tu lebih kepada itu lah. Kita boleh buat organik lah ni. Shape yang organik. Ataupun nak trace dan sebagainya, gunakan pen tool. Okey, kemudian ni text tool adalah untuk memang nak buat teks. Okey. Selamat datang. Okey, dan nak tukar dia punya size font semua kita katakan properties. Ni dia punya jenis, nanti kita akan belajar apa itu static atau dynamic dan input. Jenis font, nak tukar jenis font apa. Size, nak tukar size ke berapa. Terus slide je lah. Ataupun terus type pun boleh juga. Gantung kepada gaya kerja masing-masing. Nak italic, nak bold. Ulang lah. Okay. So itu text. So text pun berdasarkan pada warna foreground ni. Tapi kalau nak tukar warna lain, boleh tukar dekat panel properties. Okey, kemudian ini pen bucket tu. Contoh Okey, pen bucket tu. Lihat. Apa yang saya pilih sebelum ni, dia secara automatik akan ikut stroke. Kalau saya pilih 12, pilih 1 tadi, dia akan stroke dia 1. So, jangan risau. So, bila buat macam ni, apa yang berlaku, dia akan ada 2 objek sebenarnya. Satu outline, satu solid yang dalam. So, jika saya klik sekali, saya pindahkan, yang outline tak ikut. Kalau nak outline nak ikut, kena double klik, pindahkan ataupun pilih keseluruhannya, baru boleh pindahkan. Okay. So, kelebihannya ada kelebihannya lah.
So kalau misalnya kata nak outline saja, kita pilih yang solid. Okay. So kata kita nak guna kedua-duanya, nak tukar warna. So pilih saja warna outline, pergi properties, pilihlah, tukarlah warna dia dan tukarlah size dia. Okay, so kita di mana? Okay, ini pen bucket tool. Maksudnya kita nak tukarkan warna ni kepada warna yang lain tanpa memilih. Ada apa nak tanya? Okay, so pen bucket tool ada dua. Satu ink bottle bucket tool, maksudnya yang outline saja. Pen bucket tool adalah untuk yang solid. Kalau nak tukar warna warna outline, so gunakan ink bucket tool. Senang, pergi sini je, pergi properties je. Tukar warna outline, tukar warna solid. Kemudian eyedropper selalunya kita gunakan bila kita nak copy warna yang sama. Maksudnya warna hijau ni saya nak sama dengan warna hijau teks ni. So, highlightkan ni, tekan eyedropper ni, pilih warna hijau. So, maksudnya kotak tu akan sama dengan warna selamat datang. Okay. Sama juga lah kalau kita import grafik dan sebagainya, kita boleh gunakan eyedropper ni untuk copy warna yang grafik tu. Contoh. Kemudian ni pink jarang kita gunakan. Nah, ni saya kata tadi zoom in, zoom out. Okay, tekan alternate, tekan shift. Tak tukar. Tekan alternate untuk zoom out. Ini untuk zoom in. Okay, kemudian tangan. Apa tujuan tangan? Bukan untuk kelempang. Untuk kita bisa kata kita zoom out, kita nak cari kawasan-kawasan yang mungkin kita nak ubah sikit-sikit. Ataupun mungkin anda dalam mode ataupun tengah gunakan tools panning, tapi nak ubah ni tak perlu nak pergi ke tangan. Tekan kunci shift saja. Space bar. Okay. Dah boleh ubah juga. Padahal anda tengah mode ataupun tengah gunakan tools, pen tools. Tak perlulah nak pergi ke sini, setiap ni klik, lepas tu pergi balik pada yang tadi pen. Okay. Tekan space bar ni. Kontrol negatif untuk zoom out, kontrol positif, zoom in. Paling mudah saja. Okay, so itu untuk tools, basic. So mungkin nanti boleh explore lebih. Okay lah. So saya dah tunjukkan tadi bila kita buat objek. Okay. Kotak ni dia akan merujuk pada kotak pertama. Objek ni kita maksudnya sepanjang 24 frame dia akan merujuk kepada yang tanda hitam ni. Okay, kalau saya kata ini 2 saat, ini kat sini saya tak nak tunjuk juga. Bulat pula selama 2 saat. Okay. So, bila saya mainkan 2 saat. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So inilah konsep animate. Dia akan loop dari awal dimainkan sepanjang ni, dia akan loop balik sampai frame ke berapa? 96. Dia ke frame pertama. Dia akan loop saja. So itu tujuannya nanti kita ada action script, maksudnya dia nak berhenti kat mana? Berhenti kat sini. Maksudnya kalau kita arahan berhenti kat sini, maksudnya dia tak akan loop patah balik ke frame pertama. Okay, itu tujuannya action script digunakan. Adanya action script supaya dia tak berpusing-pusing. Okey, kemudian saya delete dulu
Saya masukkan file baru. Saya buang. Okey, so selalunya dalam bekerja dalam Adobe Animate ni, selalunya kita ada gunakan sama ada kita direct buat objek. Okay. Kalau kita nak gerak-gerakkan objek tu selalunya kita akan buat simbol. Okay. So dia ada 3 jenis simbol. Movie clip, butang dan grafik. So nanti sepanjang ni kita akan belajar lah. So selalunya misal kata kita nak buat benda tu bergerak. So kita pilih grafik lah. Dan kalau memang grafik tu ada butang, bila klik saja dia akan pergi ke satu tempat, kita akan pilih butang. Kalau benda tu animation saja ada pergerakan sedikit dan sebagainya, kita pilih movie clip. Okay, saya tunjuk dulu sebagai grafik, kemudian kita namakan lah. Okay, bola. So ni kita boleh buat sendiri ataupun kita import grafik yang lain. Kita boleh jadikan dia simbol. So contohnya bola. Okey, sekarang saya bekerja dalam simbol bola tau. Bukan dekat scene tadi. Saya boleh buat tadi di sini. So saya buat dulu bola. Kelihatan. Okey. So nampak tangga tengah ni maksudnya dia adalah center untuk simbolnya. So, saya tak nak outline, saya buat just dulu. Okay, so saya patah balik. So ini dinamakan scene. Ini scene satu. Lihat di atasnya. So kita ada scene lagi. Satu scene saja. Maksudnya sepanjang-panjang ni kita boleh buat. Tapi kadang-kadang saya akan agih-agihkan kepada scene lain supaya mudah untuk kita manage file kita dalam ni. Kalau dia panjang-panjang, kita nak scroll ke kiri kanan agak leceh lah. So bila kita buat grafik, dia akan simpan dalam library. Ni, lihat bola ni. Dia tak ada dalam stage yang saya buat tadi tu. Mana pergi hilangnya bola? Sebenarnya bila kita insert simbol, dia akan simpan dalam, bila kita klik OK, dia akan simpan dalam library kita. So apa yang kita import, contohnya saya import ke direct ke library atau import ke stage. Ini nama stage pun boleh, tak kisah. Maksudnya apa yang kita import semuanya dia akan simpan dalam library. Dalam grafik, video, audio, apa lagi? Selalu itu je lah. Gambar-gambar semuanya semua disimpan dalam ni. Contoh saya import. Import to the stage, maksudnya saya terus direct dipaparkan dekat stage. Kalau saya pilih tadi import to library, dia akan simpan dalam library. So, contoh saya import mana? Okay. Okay, saya import ni. Lihat. Okay. So dia akan terus ke dalam library. Saya nak pakai dulu. Benda yang saya import ni. Ini adalah simbol ikon untuk grafik yang saya import ke dalam projek saya. So, bila saya nak gunakan, saya just tarik saja daripada library. Okay. So, itu fungsi simbol. So, kita kata saya nak dia bergerak dari kiri ke kanan. So, untuk dia bergerak, ini satu, maksudnya satu ni, bulatan ni, ikon ni, simbol bola ni. So, kata saya nak bergerak dari kiri ke kanan selama 2 saat. Okay. So, saya akan insert keyframe. Maksudnya objek yang sama ni saya copy. Okay. Tapi pada kedudukan, maksudnya bola objek satu kat sini, objek yang kedua pada frame ke-48 ni pun kat sini juga. So, untuk menggerakkan dari kiri ke kanan, saya perlu pindahkan objek yang kedua. Okay. Ke kanan.
So satu berada di sebelah kiri, satu berada di sebelah kanan. So kemudian saya masukkan motion spinning. So, bila saya mainkan, bola tu akan bergerak dari kiri ke kanan. Okay, so itu konsep. Ini motion tuning ya, ini namakan motion tuning. Saya ajar macam mana apa itu konsep objek simbol simbol grafik, simbol. Nanti saya tunjukkan macam mana untuk menghasilkan butang pula. Sebenarnya dalam ni preset butang, tapi kalau nak buat butang sendiri. Okay, contohnya, saya nak tukarkan bola ni berwarna biru, tak nak warna maroon. So just double klik saja kat sini, tukarkan warna biru. So bila kat sini, kuning. Warna kuning. So bila kat sini tengok kita tukar warna kuning. Atau double klik dekat sini pun boleh, dekat library. Tukar warna biru pun boleh. Okay, so ditukarlah warna biru. So misal kata, daripada bola berwarna biru nak jadi bola berwarna purple. Ni adakah saya perlu buat grafik yang lain? Tak perlu. Inilah kelebihan simbol. So klik pada simbol kedua iaitu pada frame ke-38. So kita boleh color effect. Kita boleh tukarkan, misal kata alpha ni dia menghilang. Kalau kita nak tukarkan warna purple, warna lain, tukarkan warna purple. Ya. So daripada warna biru menjadi warna purple animation tu. Nampaklah pula. Bertukar warna purple. Okay. So sama jugalah kalau nak buatkan teks tu, apa ni, grafik tu pada teks. So insert new symbol, typekanlah teks. Contoh ni apa? Selamatlah contoh. Grafik, okey. Selamat. Okey, kita tengah. Okey, saya masukkan simbol layer yang baru sebab saya nak gunakan ini simbol kedua, selamat. Saya masukkan ke sini. Tukar daripada ke sini, saya insert new keyframe, insert keyframe, saya tukarkan ke atas. Klasik motion tuning, bila saya mainkan, okay, sudah. Lah. Saya nak tukar kedudukan ni, just ubah saja yang ke tengah ni, ke tengah sini. Okay. So bila mainkan, ni buat macam ni. Selamat. Okay. So bila saya kata selamat tu nak makin membesar. So adjust saja yang kedua ni, objek yang kedua, apa ni, keyframe kedua ni besarkan. Mana tadi? Ni transform. Besar. Okay. So bila dimainkan, dia makin membesar. Tapi dia berhentilah sebab saya katakan tadi konsep dia akan loop balik. Kalau misal kata perkataan selamat tu nak dipaparkan selama 1 saat contohnya, saat ke-5, insert frame saja. Maksudnya pengguna akan sempat tengok perkataan selamat itu selama sesaat sebelum di loop balik. Okey. So itu basic ataupun penggunaan tools ni pada first time user gunakan ni. So mungkin nanti bolehlah lihat tutorial dekat YouTube dan explore tools yang ada ni dan biasakan diri sebelum kita mula. Minggu depan insyaAllah kita akan terus buat
application Doktor So ada tanya nak boleh? tanya tentang ada boleh. Maksudnya kalau kita buat insert keyframe, dia boleh gerakkan motion kita tu kan? Ya. So Maksudnya okey. Sekarang ni okey. okey. Perkataan selamat saya datangi keyframe pertama kat luar. Keyframe kedua ni mesti kedudukan yang lain. Okay, faham. So tapi kalau kita insert frame saja dia tak bergerak. Dia tak boleh gerak sebab dia kalau insert frame saja lihat hujung dia tak ada keyframe lagi. Kosong. Faham. So tak boleh bergerak. Cara kita untuk jadikan dia yang tu apa? Kita kena insert motion twin Insert kalau saya kasih klasik motion twin contoh saya buang ni dia boleh je sebenarnya motion twin pun boleh. So klasik twin pun boleh tak? Tapi kita kena gerakkan yang kedua ni. Dia saya gunakan ni kalau gunakan klasik kalau gunakan klasik dia warna purple tau. Betul? Saya kata saya buang remove klasik, ini pun saya remove. Okay, sekarang ni saya hanya ada satu saja. Sorry. Saya hanya ada satu saja ni maksudnya tak ada dua keyframe. Ya, satu saja So, saya insert motion twin. So saya pada saat kedua ni maksudnya untuk ni saya besarkan dan pindahkan dia ke atas. So dia akan lihat dia akan ada satu tanda ni. Saya Present. akan buat keyframe kedua. So beza dia tu beza kedua-duanya. Lihat. Kalau klasik dia warna purple, kalau motion twinning tadi tu kita hanya gunakan satu keyframe, maksudnya satu keyframe atau satu objek baru kita pilih motion twin. Kalau macam saya ni buat klasiknya kena dua keyframe. Maksudnya satu di sebelah kiri, satu keyframe sebelah kanan baru masuk classic motion. Okay. Kalau awak hanya nak gunakan satu keyframe saja, so terus klik kanan situ, insert motion twinning. Tapi pada saat keberapa awak benda tu nak membesar ataupun nak bergerak, baru awak klik kat situ, baru awak pindahkan motion tu. So dia akan berlaku juga motion twinning. Dua cara kena buat motion twinning. Cara klasik ataupun cara yang baru. Maksudnya features baru. Okay. Tapi kena cuba-cuba dulu. Ada ya cuba. Tak, ini intro saja tau. Belum buat lagi. Belum buat apa? Belum kita buat secara intensif. So yang lain ada yang nak tanya? Okay, so harap minggu depan dah interface ataupun nak tunjuk hari ni, ada tak yang dah siap? Dah ada perancangan ke, dah ada macam bunga-bunga ke, dah ada idea apa interface yang nak ditunjuk, apa yang interface yang nak digunakan? Dah ada dah? Ada doktor perancangan. Ataupun masih sempat. Tak sempat nak buat. Okey, saya tunjukkan contoh Contoh saja. Okey. Boleh lihat tak? Ni. Boleh. Okey, so ini antara kita tadi lah kena clear size yang mana awak nak buat. Supaya grafik yang awak buat tu ikut size yang betul.
Okay, so contohnya ni, background kosong, nampak tak? Background ada menu, background. So kena buat lah. Ni background menu. Mana background menu tadi? Menu saya nak buat pakai teks. Butang masuk, butang maju. Saya buat benda-benda ni lah kena buat lebih awal. So kena tanya diri masing-masing ataupun kumpulan masing-masing, bincang dulu saiz yang macam mana, saiz apa yang awak nak buat untuk DLO ni. 800 kali 600 ke ataupun tadi 1920 kali 1080, bergantung kepada rancangan masing-masing. So boleh buat dalam Adobe Animate. Kita design dekat Adobe Animate. Tapi mungkin ambil masa mungkin tak berapa cantik. So seperti kata-kata di awal-awal. Mungkin awak boleh design dekat Canva. So selarikan dengan new document dekat Adobe Animate nanti. So kita just import. Okay, so macam tadilah saya tunjukkan cara nak import. Okay, file, import. Okay, seperti kata-kata dia. Kalau ke stage, maksudnya direct ke stage. Kalau ke library, maksudnya dia akan simpan ke dalam library dulu, baru kita gunakan. Ini contohnya saya dah tadi, dah import. Saya dah tarik saja. Kemudian, ini saya size lain tu. Size yang berbeza lah. Sebab ini size portrait. So, macam ni lah. Kena selarikan nanti. Kena dokumen yang baru. Dokumen flash kita. Macam mana kita nak susun. Kemudian nanti kita masukkan kita masukkan teks. Kat sini misalnya teks nama, kemudian baru pergi scene kedua. Sekarang kita tak ada scene kedua. So, nanti minggu depan yang saya tunjukkan macam mana nak masukkan insert scene baru. Maksudnya scene kedua. Lihat dah ada scene kedua. Scene satu ni, scene kedua kosong lagi. So biar standard lah nanti. Design tu macam mana? So sama ada bentuk. Contohnya saya bentuk grafik vektor tau. Saya ambil dekat dekat freepik.com. Saya ubah sesuai lah. Dan saya masukkan logo. Teks ni saya masukkan. Baru saya design dekat page yang lain. Adobe Illustrator. Dan saya import grafik tu dalam bentuk macam ni. Okay. Clear macam mana nak buat? So harap minggu depan dah ada lah. At least ada background. Dah clear size interface dan sebagainya. Dan minggu depan dah kita mula masukkan lah. Contohnya minggu depan mungkin kita buat input text dulu. Kemudian buat introduction. Kemudian minggu-minggu seterusnya kita buat activity content. Macam mana kita pengguna control content kita tu dari satu frame ke satu frame ataupun dari satu scene ke satu scene yang lain. Go to and stop dan sebagainya.